InsyaAllah kita sambung kitab kita kaitan dengan bab imam dan makmum. Kelakuan-kelakuan yang menyebabkan kita terpaksa mufarakah, berpisah daripada imam. Bahkan kelakuan yang lain yang menunjukkan imam tersalah dan seumpamanya bagaimanakah langkah yang perlu kita lakukan sebagai pembetulan. Baik. Wajib bagi makmum mendahului imam. Wajib yang macam mana ni? Imam tersilap lah tu maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil qadati farj bihil quram wa taqadah bil hawaij wa tunalu bi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala ansabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak wa ba'da. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurniakan kita kehidupan lagi pada siang hari sebentar tadi. Pada malam harinya kita dah mula masuk pada malam hari keesokannya bermula daripada maghrib tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri lagi pinjaman nyawa sehari lagi dan seterusnya insya-Allah. Dalam rangka kita untuk menambahi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung kitab kita kaitan dengan bab imam dan makmum. Kelakuan-kelakuan yang menyebabkan kita terpaksa mufarakah, berpisah daripada imam. Bahkan kelakuan yang lain yang menunjukkan imam tersalah dan seumpamanya bagaimanakah langkah yang perlu kita lakukan sebagai pembetulan. Baik. Wajib bagi makmum mendahului imam. Wajib yang macam mana ni? Imam tersilap lah tu maknanya. Apabila imam duduk bukan pada tempatnya, maka wajiblah bagi makmum mendahului imam pergi kepada rukun seterusnya. Contoh, imam duduk tahiyat awal pada rakaat pertama. Mana maunya rakaat pertama kenalah berdirilah lepas daripada sujud, bangun untuk rakaat yang kedua. Jadi imam terlupa barangkali, maka dia duduk tasyahud awal. Kita sebutlah subhanallah, kita dah berdiri dah. Kan? Silakanlah kita berdiri tu, tak ada masalah. Dan menunggulah kita akan imam berdiri. Makna kata kita terdahulu tak? Ya, kita terdahulu berdiri tu. Ya, maka dalam situasi ini makmum hendaklah berdiri dan menunggu imam dalam keadaan berdirinya si makmum tu. Pada masa yang sama makmum harus menegur imam dengan menyebutkan subhanallah dengan niat zikir. Kalau niat memberitahu maka batal. Tetapi kalau niat memberitahu dan niat zikir serentak padanya, harus tidak membatalkan solatnya. Itu kaedahnya tuan-tuan ya. Baik. Makmum bangun meneruskan solat sebelum imam memberi salam. Kes yang baru pula, makmum bangun meneruskan solat sebelum imam memberi salam yang pertama, bukan salam yang kedua. Apabila imam memberi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, contoh, haruslah bagi makmum bangun meneruskan solatnya bagi orang yang tak cukup rakaat. Ya. Apabila makmum tersilap bangun, kesnya imam belum lagi bagi salam yang pertama, dia terbangun pula. Kan? Dia terbangun tu. Sedangkan imam belum lagi memberi salam, maka hendaklah si makmum tu kembali duduk. Tuan-tuan, gitu dia. Maknanya tunggulah imam bagi salam dan bangunlah balik semula. Gitu dia. Tindakan ini disebabkan belum lagi masanya untuk si makmum bangun mendirikan rakaat solatnya yang lain tu. Jika makmum bangun dan selesai rakaat, namun akhirnya tersedar bahawa imam masih belum lagi memberi salam, maka rakaat tersebut tak terpakai. Duduk balik, diri balik semula, bacalah Fatihah dia semula, dan rokoklah dan lainnya tu. Macam tu tuan-tuan .
Tak mustahil benda dia boleh berlaku. Jika makmum tersedar kesilapannya apabila mendengar salam sebenar imam, sedangkan makmum dalam keadaan berdiri tu, maka hendaklah si makmum duduk semula, kemudian bangunlah meneruskan solatnya setelah si imam memberi salam. Situ tuan-tuan ya. Mana kata, kalau imam memberi salam yang pertama, dah bagi dah, barulah kita ringkas bangun untuk menyambung rakaat kita yang terkurang. Tetapi kalau imam memberi salam yang kedua, itu terlebih baik. Itu terlebih afdal. Samalah juga imam memberi salam yang kedua, barulah makmum memberi salam pertamanya. Boleh sah kalau dia nak ikut selepas salam yang pertama imam lalu dia bagi salam, sah dah. Tetapi apabila dia memberi salam selepas salam kedua imam, paling baik. Itulah tuan-tuan Baik. Bagaimana pula imam tersilap? Dia berdiri pada rakaat yang kelima, solat zuhur, solat asar atau solat isyak lah. Ya. Imam solat fardu isyak umpama contohnya sebanyak 4 rakaat sepatutnya. Namun imam bangun untuk rakaat yang kelima, dia terlupa, tak ingat. Maka makmum tidak seharusnya mengikut imam dalam perkara ni. Makmum tahu, ini 5 ni. Jadi makmum sepatutnya tegur lah. Kan? Subhanallah. Patutnya gitu. Dengan niat menegur dan niat zikir tu. Bahkan makmum hendaklah mufarakah atau menunggu imam dalam tahiyat akhir. Kita duduk tahiyat akhir, imam pergi bangun. Rupanya. Kita sebut subhanallah, imam bangun juga. Tak apalah, dia yakin dia tersalah. Kita yakin betul dah 4. Maka kita duduk tahiyat akhir tu, tunggu imam selesaikan rakaat dia yang dia menyangkakan 4 tu. Tunggu sehinggalah imam kembali pada kedudukan tahiyat akhir dan kita menunggu imam. Kita nak baca tahiyat akhir dulu pun boleh, ataupun nak tunggu imam duduk pada tahiyat akhir baru baca sekali dengan dia pun boleh, tak ada masalah. Jadi sementara menunggu tu boleh tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan situ dia. Ataupun kita nak mufarakah, aku ni menumpang kereta orang duk nunggu dalam kereta tu, contohnya lah, kan, mufarakah je lah. Dia fleksibel benda tu tuan-tuan fleksibel. Namun yang paling baik kita menunggu imam. Situ dia. Kalau ada masa bagi kita. Baik. Bagi makmum yang belum cukup rakaatnya, jika makmum mengetahui imam tersalah rakaat yang terlebih tu, maka makmum perlu menunggu sebentar. Alasannya iaitu rakaat tersebut tidak terpakai bagi imam. Sebaliknya, jika makmum tidak mengetahui, tak ada masalah lah. Carry on lah. Tak tahu pun. Situ dia. Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in macam mana? Jikalau imamnya bangun untuk rakaat tambahan seperti rakaat kelima walaupun dalam keadaan lupa, maka tidak harus baginya makmum mengikut akan imam itu. Situ dia. Walaupun makmum yang masbuk ataupun makmum syak pada rakaat tersebut, kita ikutlah. Ya. Bahkan hendaklah makmum mufarakah, berpisah dan memberi salam atau menunggu imam pada kedudukan tahiyat akhirnya tu tadi. Gitu tuan-tuan Baik. Bagaimana pula tentang sujud sahwi? Sujud sahwi ada 2 tempat yang mana kalau kita tertinggal kelakuan sama ada pada bacaannya tu, kan? Pada bacaan lah. Yang ini tahiyat awal satu, yang kedua doa kunut. Dua-dua ni kalau tertinggal sunat sujud sahwi, ya. Apabila imam sujud sahwi, baik, maka makmum hendaklah sujud sahwi kerana mengikut imam. Kalau kita tak sujud, batal solat kita. Okey, clear. Namun apabila imam tidak sujud sahwi, kan, kita tak ikut imam tak sujud sahwi tu, kita sujud pula, ya, harus bagi kita untuk sujud walaupun imam tak sujud, tuan-tuan. Dia berbeza, ya. Tak sepakat pada mengikut, tak sepakat pada meninggalkannya. Meninggalkan apa? Sujud sahwi tu. Situ dia. Gitu Begitu juga imam tak baca doa kunut. Tapi boleh tak kita baca doa kunut? Boleh. Kita di Makkah, di Madinah, mereka mengamalkan mazhab Hambali ataupun Hanafi.
Setengah-setengah tempat Hanafi, belah-belah Bangladesh, Pakistan. Kan? Belah Saudi sana, Mesir sana, mazhab Hambali tidak mengamalkan kunut. Harus bagi kita untuk membaca kunut qadar yang sederhana. Allah maghfir li ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Teruslah kita sujud. Sempat pun sujud dengan imam tu, tuan-tuan. Kalau baca yang panjang tu, mau sujud yang kedua tu baru kita dapat kot. Gitu kan? Itu dah. Hafalah mudah sahaja. Seperti mana sujud sahwi, persamaan antara imam dengan makmum adalah wajib dari aspek melakukannya. Namun tidak wajib dari aspek meninggalkannya. Kalau si imam tinggalkan, harus kita mengerjakannya sujud sahwi itu. Kan, contoh katakanlah imam terkurang rakaat sembahyang zuhur, dia buat 3 contohnya lah. Dia buat 3 tu kita tegurlah dia kan, subhanallah, dia duduk tahiyat akhir pada rakaat ketiga. Kan, dia pun bingkas bangun lah, sambung rakaat ni keempat. Terlupa dia yang ditegur oleh si makmum tu, itu juga sunat baginya untuk sujud sahwi dan diikuti oleh makmum untuk sujud sahwi juga. Walaupun kesalahan itu bukan kesalahan makmum, kesalahan imam. Ya, apabila imam sujud sahwi, wajib kita sujud sahwi. Termasuklah orang yang baru masuk pada solat tersebut, masuk imam tengah tahiyat akhir. Kan, dia tak tahu cerita, tiba-tiba imam belum bagi salam, imam sujud sahwi. Subhanallah la yanamu wa la yashu, baca kan, duduk sebentar, sujud lagi sekali kan. Kita masuk takbir, Allahu akbar. Kita pun duduk tahiyat akhir. Kita pun bacalah tahiyat akhir tu. Tiba-tiba tak bagi salam, imam sujud sahwi. Apakah kita kena tinggalkan? Tak boleh. Kita wajib ikut. Kalau kita tak ikut, aku tak ada salah apa-apa ni, aku mana tahu. Maka batallah solat kita sebab tak mengikut sujud sahwi si imam. Situ tuan-tuan dah. Baik. Seterusnya, terbatal wuduk sebelum memberi salam. Clear lah. Kan? Jumhur berpegang apabila seseorang itu membaca tahiyat akhirnya sesudah daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tak sempat kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, tak sempatlah selawat di Ibrahimiyah tu kan. Tak apalah, yang tu sunat. Ya. Lalu dia pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Terkentut contohnya lah. Kan, setengah pandangan kata jangan bagi salam yang kedua. Sebab kalau kita memberi salam yang kedua, menunjukkan kita masih lagi di dalam solat. Memada dah dengan bagi salam yang pertama tu, kemudian terkentutnya tu, selesai dah. Selesai tu. Jangan bagi salam yang kedua pula. Dan ada pandangan yang lain menyatakan salam yang kedua tu hanya sunat. Hanya sunat saja. Lepas dah yang rukun tu berbeza pandangan lah. Tetapi ana lebih meyakini pandangan yang pertama tu. Itu lebih kuat. Tuan-tuan gitu. Sebab kalau kita dok teruskan memanglah sunat-sunat tu, tapi dalam solat lagi. Situ dia. Tuan-tuan Baik. Solat berjemaah dengan imam yang tidak berwuduk, macam mana pula hukumnya tu? Imam lupalah tu. Tidak harus kan, solat berjemaah dengan imam yang berhadas, iaitu imam yang tidak berwuduk atau tidak bertayamum. Kan? Apabila makmum mengetahui keadaan imam yang berhadas semasa solatnya. Contohnya lah, orang tu solat hormat waktu. Dia berwuduk tak boleh, tayamum pun tak boleh. Dia hanya solat hormat waktu. Contohnya lah, kita ni ada wuduk, kita nak berimamkan dia, tak boleh. Tuan-tuan apabila makmum mengetahui hal yang lain, keadaan imam yang berhadas semasa solat tu, makmum hendaklah niat mufarakah, berpisah daripada imam. Ya, kadang-kadang bukan soal tak batal wuduk, kan, soal lain, batal solatnya si imam. Kain cotton yang dia pakai Cak Gajah duduk tu dah lama benar dah tu. Kalau angkat ni takut nampak orang sebelah. Nipis lah maknanya. Kan? Dia duduk antara dua sujud, prak terus. Bunyi antara bunyi dengan tak bunyi sebab bunyi speaker.
Kan bergaung tu. Orang yang direct belakang dia je dia nampak tu. Dia nampak tu. Lalu dia nak sebut subhanallah. Imam tak faham. Apa salah aku? Aku tak kentut pun apa pun. Kan? Dia tak sedar. Kata kain dia koyak, tuan-tuan. Kebetulan spender pula tak pakai. Contoh. Kan? Kalau pakai spender tu, tahan lagi. Ada lapisan kain yang lain tu. Masih lagi cover aurat dia. Tiba-tiba, nampak terus apa yang di dalam. Kan? Mau tergelak kita kat belakang tu. Ya. Lalu kita pun mufarakah lah kalau dia tak beralih. Kalau dia tak beralih, kita solat terus mufarakah. Ataupun cara yang lain, kita nak ambil posisi dia direct belakang dia susah. Orang yang kiri atau orang yang kanan kita yang di belakang imam ni ke depan mengambil posisinya, berdiri di sebelah dia tu, isyaratlah bahawa solat dia tu ada masalah. Kalau orang tak ada ilmu, isi imam tak reti ni, apa hal pula dia ni nak rampas kuasa ke? Dok, mu batal lah tu. Situ dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Baik. Makmum adalah niat mufarakah, yakni berpisah daripada mengikut imam itu. Dinyatakan dalam kitab fiqh muhazzab, tidak harus bersolat di belakang orang yang berhadas, kerana dia bukan daripada ahli solat. Kerana apa? Ialah macam mana nak masuk kepada solatnya kalau diri itu sendiri belum suci. Kan? Miftahus solah at-taharah. Dan anak kunci kepada salat bersuci. Yakni mengangkat hadas. Itu maksudnya. Misalnya makmum bersolat selain daripada fardu Jumaat di belakang imam yang berhadas. Pada waktu itu dia tidak mengetahui perkara tersebut. Namun kemudian barulah dia makmum menyadarinya. Jika makmum itu mengetahui perkara tersebut semasa solat, maka hendaklah makmum niat mufarakah dan menyempurnakan solatnya. Kan? Ni selain daripada fardu Jumaat ni. Jika makmum mengetahui perkara tersebut selepas selesai solat, maka tidak wajib baginya mengulangi solatnya kerana tiada tanda hadas itu. Kalaulah dia ketahui kemudian daripada tu selepas solat tu, solat mana? Jumaat. Solat Jumaat, wajib sah solat imam dan wajib sah solat makmum tu. Kalau tiba-tiba solat imam tidak sah dan kita ketahui kemudiannya tu, kan, maka wajib kita solat zuhur kemudiannya. Mustahil nak panggil balik, beri pun balik semula. Kau apa? Dah 2 suku dah nak ulang balik sembahyang Jumaat. Mustahil. Pada adat takkan berlaku benda tu, tuan-tuan ya. Baik. Kedudukan imam selepas solat. Macam mana? Selepas selesai solat dengan salam, terputuslah pengikat antara imam dengan makmum. Dengan makna kata, dah boleh dah kalau makmum tu nak beredar lah kalau dia ada urusan. Ini pada bahasan fiqh, tuan-tuan ya. Pada bahasan ilmu tasawuf, relax lah dulu, man-man. Duduklah berzikir sebentar hinggalah kadar kita membaca ayatul kursi bersama imam. Atau paling kurang pendek lagi daripada tu, selepas imam mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Comel. Nak comel lagi? Baca ayat kursi, sebab sabit daripada hadis Nabi SAW, dan barang siapa sesudah solatnya itu dengan ada zikir-zikirnya itu hinggalah Allah ma'atas salam, kemudian daripadanya membaca ayatul kursi, tidak ada yang menahannya dengan syurga melainkan kematian. Sahih, hadis sahih, tuan-tuan. Jadi di mana-mana saja solat fardu, termasuklah solat fardu Jumaat, janganlah selepas salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim, dan Al-Fatihah. Jangan. Ayat kursi tu. Situ dia. Nak baca Fatihah tak salah, tapi jangan ditinggalkan ayat kursi tu. Situ dia, tuan-tuan. Baru comel. Situ dah. Itulah. Walau bagaimanapun masih terdapat zikir-zikir yang baik diamalkan selepas salat. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menegur seorang sahabat, yakni ketika mana Sayyidina Umar menjadi imam solat tu, dan beliau terpandang, apabila beralih kedudukan tu,
Ada yang bingkas bangun, tak sempat nak istighfar apa benda pun. Lalu dia memanggil pemuda tersebut, kan? Apakah kamu ada urusan sesuatu yang penting yang menyebabkan kamu perlu bersegera beredah? Tidak ada, wahai Amirul Mukminin. Jika sedemikian, duduklah sebentar, berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoalah, jangan biadab dengan Allah. Sayyidina Umar cakap ni, tuan-tuan, jangan biadab. Orang kalau tak berdoa, seolah-olah macam dia belagak dengan Tuhan. Itulah tuan-tuan belagak-belagak tu. Ada orang kata, kan dalam kita solat tu kan dah doa dah. Apa perlu lagi doa di luarnya tu, tuan-tuan? Doa yang di dalam solat itu hak Allah. Hak Allah. Nak suruh kita ni tampilkan tanda kehambaan tu. Tu hak Allah tu dalam solat. Lepas salam tu kita doa lagi tu, nak tampilkan kita ni sungguh-sungguh minta Allah Ta'ala bagi rahmat, kasih sayang, keampunan tu. Aku ni memang benar-benar hamba-Mu ya Allah. Yang itu hak kita. Beza dua tu, tuan-tuan. Nah, ya. Sebab ada orang tak tahu, tuan-tuan, ya. Orang tak tahu. Baik, walau bagaimanapun masih terdapat zikir yang baik diamalkan sesudah salat, maka imam seeloknya beralih sedikit kedudukan daripada menghadap kiblat tu kepada menghadap makmumnya. Sebab ada menganankan makmum, contohnya dengan kat sini, kan dia nampak lah, pada side sini lah dia nampak, kan? Boleh juga kalau dia nak menghadap sini pun boleh, tapi jarang berlaku macam tu. Dan boleh juga dia menghadap macam ni, terus menghadap tuan-tuan, macam tu terus lah. Biasanya tok guru pondok dia tu menghadap anak murid dia, tuan-tuan, ya. Kenapa? Dapat tengok siapa yang semayang jemaah tapi tak semayang. Tok guru pondok lah, dia cam anak-anak murid dia tu. Gitu, tuan-tuan, ya. Tapi kalau yang anak murid beratus-ratus tu, mana dia nak sempat tengok semua tu? Tak, kan? Macam pondok pasti tumbuh beratus anak muridnya, tuan-tuan, ya. Baik. Zikir ni, tuan-tuan, di dinding, pendinding, tuan-tuan, ya. Tambah-tambah lagi kalau orang tu bukan sekadar zikir sesudah solat, zikir sir pun dia amalkan. La ilaha illallah ataupun Allah, Allah. Pertamanya dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya dihadiahkan kepada guru pada jalan tarik dia. Kan, Syekh Bahauddin contohnya lah, dia ada aliran-aliran, dia ada 48 aliran tarikat yang mana semuanya sampai kepada Sidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan turun sikit kita hadiahkan Fatihah kepada siapa? Guru yang paling dekat dengan kita tu. Dan dia baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan dia sambung dengan zikirnya itu beribu-ribu sehari, tuan-tuan. Apa benda ni? Ini jadi pagar diri kita daripada nafsu kita yang membuat-buat. Turn down, kita settle down kita punya nafsu yang jahat tu, jadi molek. Itu tujuan dia, tuan-tuan. Zikir yang susah solat ni pun, orang yang amal ni pun kita tengok steady, tenteram perangai dia. Apatah lagi kalau zikir sesudah itu dia sambung dengan zikir di dalam hati dia. Namanya zikir sir. Lagi molek perangai dia. Situlah dia, tuan-tuan. Baik. Harus juga imam beralih menjadikan para makmum di sebelah kanan. Dan terdapat beberapa hikmah dalam perkara ini, antaranya ialah memberitahu bahawa solat berjemaah telah pun selesai. Kot ada orang yang baru masuk, tuan-tuan, kan? Sebab ada tempat zikir senyap, ada tempat zikirnya jahar. Jadi ada orang yang baru masuk, tengok, dah habis solat ke belum ni? Sebab tak kedengaran, tapi dia nampak, oh imam kedudukannya macam ni, maknanya dah habis solat lah. Hal ini berikutan kemungkinan masih ada yang menyangka imam dalam keadaan tahiyat. Juga disebabkan hak imam telah pun habis ketika itu, justru berubahnya kedudukan duduk imam itu menghilangkan sifat sombong terhadap para jemaah. Dia tengok jemaah dia, tuan-tuan, ya. Makna kata dia melihat tu, dia melihat. Samalah juga kita bersalam, kan? Lepas daripada solat kita salam. Sunat tu kerana apa? Menghubungkan silaturahim, tu tujuan salam tu. Orang Arab, masyarakat Arab tak buat, Pakistan tak buat, kan? Tapi masyarakat kita dia penuh dengan benda-benda yang halus-halus ni sebenarnya, tuan-tuan. Peribadi orang Melayu ni halus, tuan-tuan, yang mana mula terhakis. Jadi nak salam tu biar berpahala sungguh-sungguh, maka kita salam tu dengan melihat wajah orang yang kita salam, dan dengan wajah yang manis. Nak menunjukkan hati kita ni suka dengan dia, dan dia juga membalas benda yang sama, senyum. Salam satu dapat pahala, senyum satu mengembirakan, baru dapat pahala. Ni salam
Itu salam ahli politik namanya. Jangan diikut. Itu. Tuan-tuan ya, poyo je tu. Jangan. Imam solat jenazah, makmum solat fardu. Boleh tak? Tak boleh lah kan? Ataupun imam solat gerhana, makmum solat fardu. Tak boleh juga, kelakuan dia berbeza. Tidak harus, dengan mana tidak sah bagi makmum mengikut imam yang mana solatnya tidak sama, kelakuan sembahyang tu sendiri tak sama. Sebagai contoh, solat fardu dengan solat sunat gerhana. Sebabnya solat sunat gerhana mempunyai 2 kali rukuk pada rakaat-rakaatnya tu. Rakaat pertamanya 2 kali rukuk, rakaat keduanya 2 kali rukuk. Tu. Solat jenazah pula rukuk pun tak ada, sujud pun tak ada. Lagilah beza jauh. Orang tu tengah sembahyang seorang-seorang dekat R&R, barisan pertama, tak ada orang lain, kita pun singgah masa tu pukul 2, pukul 3 solat zuhur lah kita pun sebelah dia, Allahu Akbar, tak rukuk-rukuk kawan ni, dia pun angkat takbir lagi sekali, Allahu Akbar. Kita pun tengok asal dia takbir tak rukuk. Solat jenazah punya, solat jenazah gaib, kawan dia accident contohnya lah. Benda tu tak mustahil berlaku tuan-tuan, iya pun gitu baik. So, macam mana pula kalau solat yang berbeza rakaat? Boleh tak? Solat sunat dengan solat fardu ataupun solat fardu mengikut yang solat sunat? Boleh, tak ada masalah. Kan? Walaupun dia 3 rakaat, kita 2 rakaat, kita boleh tunggu pada kedudukan tahiyat dia. Nanti kita duduk, tunggu nanti dia rakaat ketiga, dia selesai, kita pun bagi salam. Boleh? Tak ada masalah yang tu. Kan? Tuan-tuan, ada orang bertanya, Ustaz, boleh tak solat qada kita buat berjemaah? Boleh, tak masalah. Kan? Nak buat qada apa? Contohnya lah, ada setengah masjid tuan-tuan jarang jumpa lah. Kan? Tak ada orang viralkan pun. Sebab benda macam nak menunjukkan kita ni tak cantik lah. Ada hutang solat dulu. Tak gitu. Solat zuhur, lepas solat zuhur, jom kita solat zuhur, qada yang lepas-lepas kita ada hutang dengan Allah. Ramai-ramai ikut Al-maklumlah kita masa muda belia dulu macam-macam hal kita buat kan. Semayang masa ayah ada, semayang. Masa tak ada, settle aku. Kan? Tu dia kan, tuan-tuan. Tu zaman kita dulu. Zaman hari ni tuan-tuan, yang lebih parah ialah, yang anda dapat tahu ya, kan, ada yang ramai dah orang Melayu kita ni kan, jadi orang yang tidak beragama. Tuan-tuan ya. Bukan liberal dah, tak mempercayai kewujudan Tuhan. Kan? Free thinker dah. Ramai tuan-tuan. Baru-baru ni kita kenalikan kursus jenazah di Akademi Rumbawe ataupun Empire Rumbawe yang jual busana Melayu tradisional di Bangi Street Mall, ke atas daripada di Salai Station. Bawah tu kedai makan, atas tu kedai, atas lagi surau. Jadi kita buat kat situ. Jadi salah seorang tu datang daripada Gombak, dia kata dia memang nak cari ilmu, dia kata. Tapi dia bergaul dengan kawan-kawan dia yang sebaya dengan dia, umur dah hampir 30. Ada yang free thinker tuan-tuan. Tak percaya kewujudan Tuhan sebab tak nampak. Oh, parah hari ni tuan-tuan. Parah. Macam tu ya. Macam manalah si ayah dan si mak mendidik anak tu. Allahu Akbar. Baik. Bagaimana pula solat qasar dengan solat tamam? Harus bagi makmum mengerjakan solat fardu secara tamam untuk mengikut imam yang mengerjakan solat fardu secara qasar. Kan? Imam tu dia buat 2 rakaat. Kita ni sembahyang zuhur penuh 4 rakaat. Kita mengikut imam tu bagi salam, kita sambung rakaat kita ketiga dan keempat. Yang tak boleh sebaliknya. Imam 4 rakaat, kita nak buat 2, yang tu tak boleh. Ini bagi solat apa? Ni, jamak qasar tuan-tuan ya. Bukan bab yang solat yang sunat dengan solat fardu, itu lain cerita. Kan? Ataupun dia nak qada solat, orang tu 3, yang dia 2, itu lain cerita. Tak masuk dalam jamak qasar ni. Tuan-tuan, bab jamak qasar, orang yang solat diringkaskan tak boleh mengikuti orang yang solat penuh. Macam mana pula kalau dia solat tu solat zuhur qasar 2 rakaat kan, dia mengikut imam solat Jumaat 2 rakaat juga kan, boleh tak? Kita nampak logik macam boleh,
Tuan-tuan, solat Jumaat adalah solat tamam, solat sempurna, walaupun dia 2 rakaat sahaja. Yang ini tak boleh buat zuhur. Kita sebagai makmum tak boleh niat zuhur, kita tetap kena niat Jumaat, buatlah 2. Tu dia, nampak jelas tiba-tiba kita pergi niat zuhur, cantiklah ni, ngam-ngam kita berhenti tengah travel nak balik kampung ni kan, Allahu Akbar. Tok Bilal dah iqamah dah. Nak sembahyang dah. Kita pula ada wuduk settle. Terus masuk niat solat zuhur mengikut imam solat Jumaat. Tak sah zuhur dia. Tuan-tuan dia kena niat Jumaat. Macam tu. Baik. Imam memberitahu makmum tentang solatnya. Apa cerita ni? Nabi SAW bersolat secara qasar. Apabila selesai solat, Nabi SAW bersabda, "Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah solat kamu. Sesungguhnya kamu dalam keadaan musafir." Pemberitahuan ini dilakukan selepas selesai daripada solat imam. Walau bagaimanapun maksud daripada pemberitahuan Rasulullah ini adalah agar para makmum tidak terkeliru. Maknanya dia orang ni sedang bermusafir ni. Maka imam harus memberitahu juga sebelum memulakan solat bahawa imam akan solat secara qasar. Contoh tuan-tuan, kita nak outstation, singgah, kita nak naik kapal terbang, KLIA ke KLIA 2 ke, ikutlah mana-mana. Ataupun kita di hentian bas kan, ada orang azan masuk waktu maghrib. Lepas tu masing-masing tengok siapa pula yang nak jadi imam ni kan. Kat situ driver bas pun ada, konduktor bas pun ada, pekerja kaunter pun ada kat situ kan, penumpang pun ada, macam-macam orang ada. Orang yang meniaga jeruk, mangga, segala macam benda pun ada juga kat situ kan. Jadi ramai-ramai tengok tu, tiba-tiba ada seorang nak naik jadi imam. Dia kena beritahu, saya solat tamam atau saya solat qasar. Yang sebaiknya yang naik tu orang yang solat qasar. Contohnya lah kan, katakanlah nak naik bas tu sekejap lagi pukul 2 petang lah. Contohnya lah kan, azan Zuhur 1 lebih tu, 1:07 macam tu lah lebih kurang kan. Jadi dia beritahu. Jadi orang yang qasar boleh ikut dia terus. Tak adalah terfikir-fikir, dia ni tamam ke qasar. Dia nak ikut dia ragu-ragu, lalas main sendiri-sendiri. Tu jadinya. Tak payahlah macam tu. So kalau orang yang ada ilmu, dia beritahu, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan semua, kita solat hari ni, saya jadi imam di depan ni, kita niat qasar, solat secara diringkaskan 2 rakaat. Bagi yang solat tamam kerana dia bermukim di sini sebagai pekerja di kaunter, sebagai orang yang berniaga di kedai-kedai dalam stesen bas ni, silakan untuk menyambung 2 rakaat lagi sesudah salam saya clear cut terus. Tuan-tuan kan? Senang macam tu. Kalau tak terjadilah isunya 4-2. Tetapi ada satu cara tuan-tuan ni ilmu yang seni-seninya tuan-tuan. Apa dia? Kita masuk-masuk tu, kita sampai kat surau stesen bas tu, imam dah takbir dah. Kita tak tahu pun dia buat pengumuman ke tak. Yang kita ni orang yang solat qasar, nak balik kampung ni. Jadi kita pun niatlah, katalah solat zuhur tu dengan niat taklid kepada niat imam. Mana kata, contohnya lah, saja aku solat fardu zuhur mengikut rakaat imam kerana Allah. Mana kata kalau imam tu memang qasar 2 lah aku kerana aku berhak untuk qasar. Kalau dia 4, maka 4 lah aku kerana aku wajib mengikut dia. Tuan-tuan. Jangan jumpa ni kan. Tu ada dalam kitab bab jamak dan qasar, khusus bicara bab tu sahaja. Tuan-tuan dia. Nampak tu? Jelas. Baik. Isyak pukul apa 8:17. Okey. Makmum menegur imam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dan keluar daripada solat selepas bersolat 2 rakaat. Seorang sahabat yang dikenali sebagai Zul al-Yadain telah bertanya,
aqasarta as-salata am nasita ya Rasulullah? Adakah solat dipendekkan atau atau kamu terlupa ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, asadaqa zul yadain, adakah zul yadain ni betul apa yang ditanya aku tu? Para jemaah menyatakan bahawa zul yadain benar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun menambah 2 rakaat lagi. Mana kata ni solat yang 4 rakaat, Nabi terbuat 2, tuan-tuan. Nabi terbuat 2. Tiba-tiba ditegur oleh sahabat selepas baginda bagi salam. Boleh tak kita tiba-tiba setelah mana ditegur tu, kan, contoh macam kena pada saya sendiri. Pernah tuan-tuan, saya solat subuh 1 rakaat. Kita jarang masbuk, kan. Tiba hari tu kita pergi beli air dulu. Jadi kawan kita pun sana lah naik jadi imam. Kita pun ialah dah terbiasa bagi salaman kita sekali lah. Sebab kita jarang masbuk. Jadi hari tu sebelah sana ada, kita panggil nama dia Kepeh. Nama panggilan dia lah, kan. Kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Haji, 1 rakaat lagi. Anak pun pikir bangun. Pikir bangun dengan niat qasad menambahi rakaat yang terkurang. Anak tak bercakap pun dengan dia, kan. Menambahi yang terkurang tu, dan duduklah tahiyat dan bagi salam lah. Tu tuan-tuan ya, ni dapat daripada ilmu kat sini. Dalam hadis ini, makmum hendaklah menegur atau bertanya jika makmum merasa ragu-ragu tentang solat imam yang terkurang rakaat tu. Kedua, adakah perkataan ini membatalkan solat yang bertanya tadi tu? Dalam hal menegur imam, makmum hendaklah bertasbih semasa dalam solat. Jika imam tersedar lalu membetulkan kesilapannya, maka makmum harus terus mengikut imam itu. Jika imam tidak tersedar, maka makmum hendaklah menyempurnakan solatnya yang masih belum sempurna. Ya? Jika imam tidak tersedar, imam carry on juga, sedangkan kita tahu benda tu tersalah, kita teruskan yang betul, jangan diikut yang salah tu. Maknanya gitulah. Situ dah. Baik. Bagaimana imam berhadas di dalam solat? Macam mana cara nak keluar tu? Jika solat belum dimulakan sedangkan imam sudah berada di tempat imam solat, tempat kedudukan imam tu, maka imam sewajarnya meminta mana-mana jemaah yang layak untuk menjadi imam. Biasanya orang yang paling hampir dengan dia lah, 2-3 orang belakang dia tu. Itu dia, kan. Syekh ganti ana, Syekh, ana tak sedap perut, contohnya lah. Jika sudah berada dalam solat, maka imam solat wajar melantik sesiapa sahaja yang sesuai untuk dijadikan sebagai imam. Dia boleh bagi isyarat. Dia ambil mic letak. Kalau yang kepit tu okey lah, yang sarung kat kepala tu leceh sikit, kan. Yang kepit macam ni, tapi kepit kat sini, okey lah, macam tu, kan. Ataupun tengok situasi tu tak susah nak bagi mic ni, maka dia minta bagi syarat. Bagi syarat tangan gini, kan. Tak tengok imam, makmum yang belakang tu tengah pejam mata, bagi syarat pun tak nampak. Syekh, sebut nama. Syekh, gantikan ana. Boleh nak sebut macam tu? Boleh. Dan jangan pula dia jawab okey. Batal lah dia. Buatnya dia terlupa. Okey. Beres, dia kata. Beres lah kau. Baik. Tindakan ini sesuai dengan riwayat hadis bahawa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu bersolat pada satu hari, tetapi tiba-tiba hidungnya berdarah. Ali memegang tangan seorang lelaki lalu mengutamakan dia sebagai imam, lalu Ali beredah. Pegang, tarik ke depan. Kalau tiba-tiba kawan tu buat kerah, maknanya dia tahulah, kan. Dia buat kerah tak nak ke depan tu, maknanya dia sendiri gabra jadi imam. Tarik lawan sebelah, kan. Tarik orang sebelah. Ni tak nak, lantaklah korang pelan sendiri je lah. Macam itulah, tuan-tuan ya. Ada riwayat hadis bahawa Nabi SAW bersolat atau hampir memulakan solat. Tiba-tiba baginda SAW teringat bahawa baginda dalam keadaan berjunub, belum mandi hadas. Maka Nabi SAW memberi isyarat pada para sahabat agar tetap berada pada tempat mereka tu. Nabi masuk ke dalam rumah, kemudian Nabi keluar ke masjid dalam keadaan basah rambutnya, baru mandi. Lalu Nabi solat sebagai imam. Tunggu. Kalau kita tak ada nak tunggu dah. Tak ada nak tunggu lah. Nak beritahu, aku belum mandi hadas lah. Sorry, sampai kiamat tak tahu. Tuan-tuan ya.
Ia juga boleh dilakukan, namun kemungkinan ramai jemaah surau dan masjid tidak akan berpuas hati dengan imam tersebut. Dah tahu nak jadi imam, mandi tu biar bagi settle lah. Abang-abang lupa pula dah. Mana nak tahu kalau dah terlupa? Tuan-tuan, jangan cakap. Benda kita boleh tuduh kat orang, benda yang sama boleh berlaku kat kita. Sebenarnya. Situ dia kan. Allahu Akbar. Dah masuk waktu dah pun. Jadi perkara fardu yang ditinggalkan ni kita akan bicara pada siri yang akan datang insya-Allah. Mohon maaf gurau-gurau. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa ftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.